kamu mungkin tidak boleh percaya apa yang dorang buat. Dorang lompat di atas muka si Junko ini tadi. Kamu bayangkan kamu punya muka tuh. Hey hello guys, welcome back to my channel. So hari ini guys, saya akan share dengan kamu tentang satu lagi kisah pembunuhan yang paling kejam. Dan kes ini sebenarnya sudah pun tersebar luas di seluruh dunia. Kes pembunuhan ini berlaku di Jepun yang melibatkan pembunuhan tentang seorang gadis muda yang berusia 17 tahun yang dikenali sebagai Junko Furuta, di mana cara pembunuhan yang dilakukan oleh penculik-penculik si Junko ini adalah sangat-sangat sadis. Dikatakan sebelum si Junko ini dibunuh, penculik-penculiknya ini menyeksa beliau selama 44 hari, dan rata-rata mana-mana media-media sosial menyatakan bahawa kes si Junko Furuta ini adalah salah satu kes pembunuhan yang tersangat-sangat sadis dan tersangat-sangat kejam yang pernah berlaku di dunia. So sebelum saya memulakan cerita lanjut bagaimana si Junko ini diseksa dan dibunuh, mari kita tengok awal kehidupan tentang Junko Furuta. Check this out. Junko Furuta dilahirkan pada 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepun. Dan beliau bersekolah di sekolah menengah di Yashio Minami High School. Ketika tamat masa persekolahan si Junko ini, dia bekerja sambilan di salah sebuah kilang membuat plastik. Dan si Junko ini tinggal dengan ibu bapa dan seorang abangnya dan juga seorang adik lelaki. Si Junko ini merupakan seorang gadis yang sangat cantik dan sangat baik, di mana dia juga dikenali sebagai seorang pelajar yang teramat-amat pintar di dalam kelas dia. Dan walaupun dia ini merupakan seorang gadis yang orang boleh katakan dia ulat buku, tetapi dia sangat disenangi oleh rakan-rakan kelas beliau. Dan sekarang guys, kita akan tengok pertemuan yang membawa si Junko ini ke neraka dunia. Hiroshi Miyano ini merupakan salah seorang classmate si Junko. Dan pada ketika itu dikatakan si Miyano ini mempunyai hati dengan si Junko ini tadi. Jadi waktu di sekolah, si Miyano ini sering mengejar-ngejarlah si Junko ini tadi untuk mengatakan hasrat bahawa yang dia ini suka dengan si Junko. Kita boleh panggil itu sebagai crush lah. Jadi si Miyano ini crush dengan si Junko. Malangnya, disebabkan si Junko ini tahu bahawa si Miyano ini adalah seorang yang kaki buli dan boleh dikategorikan sebagai gangster sekolah, dan dia juga seorang student yang sangat-sangat berlagak, di mana dia bagi tahu semua pelajar di sekolah dia bahawa dia ada mempunyai hubungan dengan geng Yakuza. Dan disebabkan itulah si Junko ini tidak suka dengan si Miyano, dan ditolaklah bulat-bulat cinta si Miyano ini guys. Nah, disebabkan terlampau marah si Miyano ini, dia pun akhirnya berdendam dengan si Junko. Dia pakatlah dengan kawan-kawan dia nih, satu hari nanti saya mesti dapat si Junko. Begitulah dia punya ayat. Dan pada satu hari, ketika si Miyano dan kawan dia ini, si Nobuharu Minato ini tengah melepak-lepaklah di taman. Biasa tempat pot dorang untuk kacau-kacau perempuan-perempuan muda. Jadi dorang ini sebenarnya mempunyai satu aktiviti yang sangat pelik guys, di mana kalau anak-anak muda lelaki mempunyai aktiviti seperti main bola sepak, melepak, pun mungkin main handphone ataupun sekadar bercerita kosong. Tapi dorang si Miyano ini mempunyai satu aktiviti yang sangat di luar jangkaan, di mana mereka lebih suka mengganggu gadis-gadis dan melakukan aktiviti geng rapis dorang ini.
Maksudnya guys, bukan setakat dorang ganggu-ganggu, mengorat-ngorat begitu saja dengan gadis-gadis yang akan lalu lalang depan dorang, tapi dorang juga menjadikan mereka ini mangsa rogol mereka. Kurang ajar kan? Inilah contoh-contoh lelaki yang sangat kurang ajar. Pada 22 November tahun 1988, sekitar pukul 8 malam, dorang si Miano dengan si Minato ini tadi masih lagi di taman itu, duduk sambil menunggu mangsa. Entah macam mana pula malang nasib si Junko, pada malam itu dialah pula yang lalu di kawasan itu sambil berbasikal. Masa ni lah guys, si Miano ini akal dia panjang. Jadi dia berpakat dengan si Minato ini untuk memerangkap si Junko. Jadi si Miano ini cakap sama si Minato, dia bilang, kau pergi serang si Junko, kemudian baru saya pura-pura datang untuk tolong dia. Mungkin dengan cara itu si Junko ini mau couple dengan saya. Begitulah. Jadi si Minato ini guys, dia pun pergilah dekat dengan si Junko. Ditolaknya si Junko dari basikal dia. Masa tu jatuhlah si Junko. Begitu. Biasalah gadis-gadis Jepun yang lemah lembut, yang tidak berdaya kan. Jadi jatuhlah dia. Tiba-tiba datanglah konon si Miano ini, konon jadi sebagai hero. Jadi dia pun, apa sih kau bully si Junko? Kau tahu kan yang sebenarnya saya suka sama dia? Oh nih, kau boleh tahu buat begini sama perempuan. Begitulah dia punya dialog guys. Jadi si Miano ini pun pura-pura lah tolong si Junko ini. Jadi dia cakap, marilah saya tolong. Kalau gitu saya tolong hantar kau balik terus lah. Ini malam sudah nih, jadi takut nanti ada anak-anak nakal ganggu kau. Macam gitulah guys, dia pujuk si Junko. Dan selepas itu guys, si Junko ini pun dia macam lulu lah bahati dia, sebab si Miano sudah tolong dia. Dia pun bersetuju lah dengan tawaran si Miano ini tadi. Berjalanlah mereka. Tapi guys, selepas kejadian si Miano tolong si Junko ini, pada ketika itulah si Junko ini tidak lagi pulang ke rumah, di mana dia kena bawa oleh 2 orang bedigol. Check this out. Si Miano sama si Minato ini bawa si Junko ke sebuah gudang lama. Nah, masa inilah guys, si Miano memainkan peranan dia sebagai seorang lelaki yang sangat-sangat biadab, di mana dia merogol si Junko. Bukan setakat dia merogol guys, dia juga mengugut si Junko. Sekiranya si Junko membagi tahu siapa-siapa tentang apa yang berlaku pada hari itu, maka dia akan suruh geng-geng Yakuza dia ni untuk bunuh semua ahli keluarga si Junko. Dan hal tersebut sebenarnya tidak berakhir pada hari itu juga guys. Si Miano ini dia masih tidak puas hati, dibawanya si Junko ini pergi jumpa dengan kawan-kawan dia yang 3 orang itu lagi, dan di sana dia dirogol secara bergilir-gilir. Mereka melarikan Junko ke Ayase yang terletak dalam wilayah Misato dan Adachi, Tokyo. Jarak perjalanan dari Misato untuk sampai ke Ayase mengambil masa lebih kurang selama 1 jam. Apabila mereka ini sampai di Ayase, si Junko ini disembunyikan di dalam rumah si Minato. Jadi untuk mengelakkan perbuatan mereka ini dihidu oleh keluarga masing-masing, si Minato ini bagi tahu dia punya family bahawa si Junko ini sebenarnya teman wanita si Miano. Lagipun guys, keluarga si Minato ini sebenarnya tidak berani untuk melawan apa saja permintaan si Minato ini, sebab dia pun sebenarnya seorang anak yang sangat degil dan memang sejenis yang suka melawan orang tua. Jadi dia punya parents pun jenis yang tidak berpeduli dengan apa yang anak dia buat. Pada 27 November 1988, keluarga si Junko ini membuat satu laporan polis mengatakan bahawa si Junko ini tidak lagi pulang ke rumah. Masa tu guys, berita tentang kehilangan si Junko ini memang sudah tersebar di mana-mana daerah sekitar tempat dorang ini tinggal. Jadi, untuk menutup dorang punya perbuatan ini tadi, dorang ugut si Junko untuk
bagi tahu mama dia dengan bapak dia bahawa keadaan dia baik-baik sahaja dan suruh parents dia berhentikan pencarian tentang diri dia. Dan sekiranya si Junko ini tidak mahu menuruti perintah dorang ni, si Miyano ini dia pergi ugut si Junko. Dia ugut dengan ugutan yang sama. Kalau kau tidak cakap dengan parents kau dalam keadaan yang baik-baik saja, saya hantar geng saya untuk pergi bunuh kau punya parents. Begitu guys. Jadi ketakutanlah si Junko. Dia pun tidak berdaya, jadi dia pun ikutlah perintah si Miyano ini. Dan sekarang guys, kita akan tengok macam mana keadaan si Junko Furuta ini selama 44 hari menjadi tahanan kepada si Miyano ini. Keadaan si Junko Furuta pada hari pertama ini guys sangat-sangat sadis dan sangat-sangat menyedihkan. Pertama sekali dia tadi diculik dengan 4 orang lelaki ini tadi guys. Kemudian dirogol secara bergilir-gilir lebih dari 400 kali. Dan ketika dia sudah ditangkap dan dikurung di rumah si Minato, dia tidak diberikan makanan, dia tidak diberikan minuman. Sehingga kan dia terpaksa makan lipas dan minum air kencing dia sendiri guys. Selama dia menjadi tahanan 4 orang lelaki ini, dia juga dipaksa untuk melakukan onani. Kemudian dia dipaksa untuk berbogel di hadapan penculik-penculik ini, yaitu 4 orang lelaki ini. Dan tidak cukup daripada itu guys, dorang juga membakar badan si Junko ini dan memasukkan objek asing ke dalam dubur dan kemaluan si Junko guys. Aina, kamu boleh bayangkan gak betapa seksanya keadaan si Junko itu dari hari pertama sehinggalah hari ke-10. Dan hari ke-11 lagi guys, lagi sadis dia kena buat oleh 4 orang lelaki ini tadi. Di mana dia dipukul berulang kali secara bergilir-gilir oleh 4 orang lelaki ini tadi. Kemudian muka si Junko ini diletakkan di lantai konkrit. Dan masa itu guys, kamu mungkin tidak boleh percaya apa yang dorang buat. Dorang lompat di atas muka si Junko ini tadi. Kamu bayangkan, kamu punya muka tuh kena lompat, kena pijak-pijak, bertilamkan lantai simen. Kemudian tangan si Junko ini diikat di atas shilling dan dijadikan sebagai punching bag. Dimana tiap kali dorang balik daripada sekolah, 4 orang manusia ni tadi, situlah dorang melepaskan geram dorang. Di mana? Di badan si Junko yang telah pun dijadikan sebagai punching bag itu. Alat pengangkat berat diletakkan di atas perut si Junko. Bukan setakat diletakkan guys. Bukan dia ambil macam ni benda tu dia letak. Bukan. Dia ambil benda tu dia hempas di atas perut si Junko. Kamu boleh bayangkan gak? Betapa sadisnya perbuatan dorang ni sama seorang perempuan yang tidak berdaya. Selama hari itu guys, si Junko ini dikatakan pernah muntah apabila dia mau minum air. Sebab masa tu memang perut dia sudah tidak boleh menerima makanan ataupun minuman. Pernah sekali si Junko ni mau melarikan diri pada ketika itu. Malangnya, kedapatanlah pula oleh si Miyano. Nah, di sanalah kegilaan si Miyano ini makin bertambah-tambah. Diajak kawan-kawan dia yang lain yang mungkin ada berdendam dengan si Junko ini tadi, datang ke rumah itu dan mulakan penyiksaan terhadap si Junko. Di mana dorang cucur puntung rokok tu di atas badan si Junko. Kemudian mereka siram badan si Junko ini dengan sejenis cecair yang mudah terbakar dan dorang bakar. Dorang bakar si Junko itu hidup. Bukan setakat itu saja guys. Botol tu kamu bayangkan dorang masukkan ke dalam dubur dan kemaluan si Junko sehingga menyebabkan si Junko ini mengalami pendarahan yang tidak berhenti-henti. Ketika si Junko ini diculik, ada satu orang lelaki ini dia terdengar jeritan seorang wanita yang berasal daripada rumah si Minato ini tadi. Jadi dia cuba menghubungi polis sebab pada ketika itu berita tentang kehilangan si Junko ini memang sudah tersebar luas. Jadi pihak polis ini pun menghantar 2 orang anak buah dia ini untuk pergi tengok itu kawasan rumah. Bila dorang ketuk rumah si Minato ini tadi, dorang tanya sama adakah tidak perempuan tinggal di dalam rumah dorang ni. Jadi si Minato pun tidak mengaku.
Dan dia cakap tidak ada perempuan yang tinggal di rumah kami. Masa tu guys, kalau dikira ini 2 orang polis ni memang cuai. Sepatutnya kena tanya bolehkah tidak saya periksa. Tapi guys, dorang percaya bulat-bulat cakap si Minato ini tadi. Hari ke-20 penyiksaan si Junko ini masih diteruskan. Di mana masa ni keadaan si Junko ini sudah tidak mampu untuk berjalan. Dorang si Minato ini meneruskan penyiksaan mereka terhadap si Junko dengan memukul si Junko dengan sebatang bulu. Dan yang paling teruk apabila dorang memasukkan mercun ke dalam dubur si Junko dan menyalakan api. Tangan dia dihempap dengan objek yang berat. Kuku si Junko ini dipecahkan. Maksudnya dia ambil tukul, dia tukul semua kuku si Junko ini guys. Si Junko ini juga turut dipukul berulang kali dengan menggunakan besi. Dipaksa tidur di balkoni pada musim sejuk. Dan yang paling sadis guys, 4 orang lelaki ini tadi, terutama sekali si Miyano ini, dorang masukkan batang besi pemanggang ayam ke dalam kemaluan dan dubur si Junko ini dan mengakibatkan pendarahan yang teruk. Hari ke-30, lilin panas tu kan, lilin tu ada cecair dia tu kan, yang itu dorang siram di muka si Junko. Kemudian dorang terus lagi bakar badan si Junko ini guys. Dikatakan bahagian dada si Junko ini dicucuk jarum. Puting buah dada di sebelah kiri si Junko ini mereka potong dan dihancurkan dengan menggunakan plier. Astaga, kenapa juga teruk betul perangai dorang nih. Bukan setakat itu saja guys. Mentol yang panas tu, mentol lampu, dorang sumbat ke dalam kemaluan si Junko. Dan pada ketika itu, mentol lampu itu pun meletup di dalam kemaluan si Junko ini guys. Pendarahan teruk berlaku pada kemaluan si Junko ini tadi akibat digunting. Dan masa ini guys, si Junko ini sudah mengalami kesukaran untuk buang air kecil. Dan pada hari ke-40, si Junko ini merayu dengan dorang si Miyano untuk bunuh saja dia. Sebab dia sudah tidak berdaya, dia sudah penat dengan penyiksaan itu. Tapi si Miyano dengan kawan-kawan dia ini tidak mau dengar apa yang si Junko cakap. Dan hari ke-44, kebetulan masa tu si Miyano ini dia pergi main judi. Jadi waktu tu dia kalah judi guys. Dia balik pergi tempat si Junko ini. Dia melepaskan marah dia dengan menyeksa si Junko. Macam mana cara dia seksa si Junko? Dia tumbuk berkali-kali si Junko ni. Dia tumbuk, dia tendang sehinggalah sembur darah daripada mulut dan hidung si Junko. Tidak cukup dengan itu lagi guys. Dia ambil lilin, dia letak tu lilin panas di muka si Junko. Lepas tu dia pergi bakar kelopak mata si Junko. Oi, sadis betul lah cara dia siksa orang ni. Kemudian dia curahkan minyak di atas kaki si Junko, di atas ketiak si Junko, dan di atas perut si Junko, dan dia nyalakan api. In bracket, dia bakar separuh badan si Junko guys. Penyiksaan terakhir ini dikatakan berlangsung selama 2 jam sebelum si Junko ini dikatakan meninggal dunia. Dan keesokan harinya, akhirnya si Junko Furuta menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam keadaan yang nazak dan berseorangan, yaitu pada 4 Januari 1989. Dan sekarang guys, kita akan tengok kematian dan penangkapan pembunuh si Junko Furuta ini. Nah guys, disebabkan dorang si Miyano ini sudah takut sebab si Junko ini sudah mati. Jadi dorang tidak mau aktiviti dorang ini dihidup. Dorang dapat akal, dorang ambil si Junko, kemudian dorang balut si Junko ini dengan selimut. Dan dorang masukkan si Junko ke dalam sebuah beg pakaian. Kemudian, mereka membawa mayat si Junko ini dan memasukkan mayat si Junko ini ke dalam sebuah drum berisi padu 55 galen sama dengan 208 liter air. Dan kemudiannya dimuatkan dan dilupuskan ke dalam truk simen di kota Tokyo.
Jadi masa dorang sudah menghapuskan segala bukti, kemudian dorang sudah buat begitu dengan mayat si Junko, dorang ingat dorang terlepas. Masa tu memang lama jugalah kes dorang si Miano ini terbongkar. Pada 29 Mac tahun 1989, akhirnya mereka semua ditangkap dan mengakui perbuatan mereka terhadap si Junko. Drum berisi badan si Junko ini ditemukan pada keesokan harinya, iaitu 30 Mac tahun 1989. Nama keempat-empat pembunuh ini ditahan penyebarannya oleh pihak mahkamah kerana mereka dikategorikan sebagai pesalah juvana. Tapi ada satu majalah dari Jepun, iaitu majalah Shukan Bunsun, menyiarkan nama pesalah-pesalah ini. Kerana bagi mereka, setelah apa yang dorang si Miano ini buat terhadap si Junko, sesiapa pun tidak berhak untuk menegakkan apa-apa hak asasi manusia ke atas mereka. Maksudnya 4 orang ni. Sebelum dorang si Miano ini ditangkap polis, guys, dorang si Miano ini sempat mengubah nama mereka. Di mana si Miano ini dia tukar nama dia pergi Hiroshi Yokohama, dan kawan dia si Joe Ogura ini dia pergi tukar nama dia sebagai Joe Kamisaku. Dan akhirnya pada 2 April 1989, Junko Furuta ini selamat dikebumikan. Ketika pengebumiannya ini dilakukan, ramailah kawan-kawan si Junko ini datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Dan salah satu kawan si Junko ini, iaitu kawan baik dia ini, menyatakan bahawa itu adalah kata-kata kawan baik si Junko semasa penghormatan terakhirnya untuk si Junko. Itulah guys kisah sedih dan tragis tentang si Junko Furuta ini, di mana selain dia dibunuh, dia juga sempat diseksa selama 44 hari. Dan seksaan yang diterima oleh dia itu adalah seksaan yang paling sadis yang pernah berlaku setakat ini, guys. Dan sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin anda kongsikan kepada saya, bolehlah anda email saya ke nurulsyafinasjumadi92@gmail.com. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Thank you guys. Bye.